Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, muslimin, muslimah rahimakumullah, khususnya warga di Nasihatjati yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, 10 hari bulan September 2021 bersamaan dengan 2 hari bulan Safar 1443 Hijrah. Mudah-mudahan kita berada di dalam perlindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita perlukan rahmat Allah. Hakikatnya dalam kehidupan kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan taufik hidayah daripada Allah. Kenapa? Kata ulama, hidayat sesuatu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sebab itulah selalu kita dengar para ulama menyatakan pentingnya untuk kita sentiasa meminta hidayat daripada Allah. Bahkan Allah SWT sendiri pun di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita wajib membacanya di dalam solat kita sebanyak 17 kali. Kita minta hidayat daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjuklah kami jalan hidayat, petunjuk. Kenapa? Semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjalan di atas jalannya yang lurus, jalan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berada pada jalan Allah, jalan rahmat, jalan keberkatan, jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan pimpin kita, Allah Taala akan didik kita, Allah Taala akan pegang kita, dalam kata lain heret kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, jika Allah Taala lepaskan kita di atas kelalaian kita, di atas kelemahan kita, di atas kealpaan kita, dan mungkin minta maaf sikap takabur yang dimiliki oleh hamba-hamba, waliyadzubillah, Allah Ta'ala akan menteriak hati-hati mereka sebagaimana puak-puak munafik di zaman Nabi SAW. Alhamdulillah, untuk kuliah tafsir, alhamdulillah kita dalam siri sebelum kita telah masuk surah Al-Munafikun berkenaan dengan orang-orang yang munafik. Dan pada pagi ini kita sambung lagi siri yang kedua, surah Al-Munafikun. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Munafikun, bermula daripada ayat 4, 5 dan 6 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Munafikun bermula ayat 4, 5 dan 6. Muslimin semua rahimakumullah.
Di dalam siri sebelum kita telah dibentangkan bagaimana golongan munafik di zaman Nabi SAW, yang mereka cukup hebat. Mereka zahirnya Islam, tetapi hakikatnya ialah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok di dalam ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, zalika biannahum amanu thumma kafaru. Wahai Muhammad, mereka ni zalika biannahum amanu, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala pada zahirnya. Di sini kata ulama, mula-mula mendengar Islam, mereka masya-Allah seronok. Mereka rasa cinta, mereka rasa kasih pada Islam, pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada sahabat, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, zalika bi annahum amanu, mereka beriman pada zahirnya. Nak pergi berjuang, mereka lah orang ke hadapan untuk berjuang pada jalan Allah Taala di dalam peperangan, mereka nak mati syahid. Summa kafaru, kemudian mereka kufur. Zahirnya mereka Islam tapi hati mereka kufur. Mereka nak sertai peperangan, tapi awal-awalnya mereka lah bagi nama di zaman Nabi SAW, tapi dalam peperangan mereka telah larikan diri mereka, tak nak sertai peperangan. Maknanya mulut omong-omong kosong saja yang keluar daripada lidah mereka. Laisa fi qulubihim, maknanya tapi tidaklah sebenarnya berada di dalam hati-hati mereka. Sebab itulah Allah Taala menyatakan, wahai mereka ni sebenarnya beriman pada zahirnya. Di dalam siri sebelum saya dah nyatakan bagaimana mereka pergi kepada puak-puak mereka. Kata mereka, saya ni orang kamu, sentiasa bersama-sama kamu, akan bantu kamu. Nampak? Tapi mereka bersama-sama dengan sahabat Nabi SAW, baik Abu Bakar, baik Umar, baik Uthman bin Ali. Mereka talan dua muka. Bersama sahabat-sahabat yang lain, mereka kata mereka beriman bersama-sama sahabat-sahabat. Nampak? Bila mana mereka balik kepada syaitan-syaitan mereka, mereka kata sebenarnya aku bersama-sama kamu. Aku nampak kamu duduk dengan sahabat Umar, Abu Bakar tu, saja nak nampak kamu muka sahaja. Sebab itulah Allah Ta'ala meterai hati mereka. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala meterai hati mereka. Kenapa? Diri mereka sendiri yang melumurkan dengan najis kekufuran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tahu benda tu salah. Mereka tahu mereka ni menetalan dua muka, tapi mereka tak malu, tak segan. Bahkan di dalam kuliah sebelum, Allah Ta'ala menyatakan mereka ni sanggup menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak tipu Allah, mereka nak tipu sahabat-sahabat orang beriman. Nampak? Sampai Allah Ta'ala pun mereka nak tipu. Allah Ta'ala ciptakan mereka, tahu isi hati mereka. Dan gelagak mereka, kata-kata mereka yang begitu mempersonakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 4, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, wahai Muhammad, bila mana kamu lihat mereka. Wa iza ra'aitahum, kamu lihat mereka, gelagak dia punya keterampilan orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembahyang awal waktu, duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama lah dalam segala-galanya, gotong royong, dialah orang yang pertama, hebat dia ni, masya-Allah. Sikit-sikit dia ke depan, nampak zahirnya rajin. Kamu lihat mereka, wahai Muhammad, tu'jibuka ajsamuhum, mempersonakan, mentakjubkan tentang dia punya kedudukan mereka, keterampilan mereka, wajah-wajah mereka, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan badannya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan tutur katanya. Bahkan 2-3 lagi pemuka-pemuka munafik di zaman Nabi SAW, kata-kata mereka termasuklah Abdullah bin Ubay, Mughis bin Qais, dan adik dia Jad bin Qais, di antara orang yang cukup-cukup maknanya gagah. Apa-apa dia dah ke depan untuk akad kayunya, untuk bantunya sahabat-sahabat. Orang lain tak nak, tapi dia dah ke depan. Walhal mereka ni golongan munafik. Tengok mereka mempersonakan kamu, wahai Muhammad, terhadap tubuh-tubuh badan mereka yang tegap. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, jikalah mereka ni bercakap kata-kata di hadapan kamu, tasma' liqaulihim, mempersonakan tentang kata-kata mereka. Nampak mereka pandai gaya bahasanya dengan bodeknya, katakan. Minta maaf, di dalam bahasa Arab sebut anfusana, anfusini. Biasanya anfusana diri kita, tapi ampusana, ampusini, contoh maknanya mereka suka mengadu domba dan sebagainya, mana mengapu-ngapukan masyarakat.
Nampak. Jadi kamu tengok mereka, mentakjubkan kamu tentang dia punya keterampilan mereka, wajah mereka, dia punya kepribadian mereka yang begitu hebat. Jikalau kamu dengar percakapan mereka, wa in yakulu tasma' liqaulihim, jikalau mereka berkata-kata, kamu cukup terpesona mendengar akan liqaulihim, kata-kata mereka. Ini di antara dua sifat ataupun apa yang ada di pada keadaan ataupun pada pokok munafik. Dua. Yang ketiganya Allah SWT sebut ka'annahum khusyubun musannadah. Wahai Muhammad, mereka ini bagaikan khusyubun musannadah, bagaikan kayu-kayu yang tersandar. Apa maksud di sini? Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mungkin minta maaf, kita kat kampung selalu tengok keluarga kita ke ataupun orang sebelah rumah kita, jiran-jiran kita yang biasanya tukar-tukar kayu. Dia potong kayu, ambil daripada hutan, badak dan sebagainya. Di bandar tak ada lah, di kampung. Jadi apa yang mereka buat dengan kayu yang disandar? Jadi mereka ada dua keadaan di sini, dua tafsir di sini. Kata ulama, satunya ialah maknanya apabila dibelah kayu dan disandar kayu, maknanya tukang kayu tak tahu lagi ke mana arah nak diletak, sebagai atap ke, sebagai dia punya bahagian dinding ke, perhiasan. Jadi seolah-olah kayu yang telah dipotong tadi tidak, tuan rumah tukang kayu tak tahu lagi ke arah mana nak diletak dia punya kayu ni, bagai untuk buat batasan ke ataupun buat lapik ke, buat atap ke, nak buat macam-macam lah dalam peralatan rumah tu. Jadi tak tahu lagi ke arah mana, tempat mana untuk diletak dia punya kayu-kayu yang disandar oleh mereka. Satu. Yang kedua, maknanya biasanya bila mana tukang kayu, dia potong kayu yang baik, yang elok dengan buat papan dan sebagainya. Jadi adalah kayu-kayu yang kecil-kecil, disandar oleh tukang kayu. Untuk apa? Untuk dibakar. Jadi maknanya kayu yang disandar tadi, yang dipotong oleh tukang kayu, dan beberapa kepingan yang kecil-kecil disandar. Ka'annahum khusyubun musannadah, seolah mereka bagaikan kayu-kayu yang disandar. Jadi yang disandar sini adalah tukang kayu tadi sebenarnya akan bakar kayu tersebut. Jadi di sinilah kata ulama ahli-ahli mufassirin bagaimana Allah Taala syibihkan ataupun kiaskan golongan munafik di zaman Nabi SAW. Satunya, mereka ni sebenarnya ke arah mana, tempat mana, tolong dalam peperangan pun tidak, gotong royong pun tidak, sembahyang berjemaah pun tidak. Jadi hakikatnya mereka ni ada, tapi hakikatnya tidak ada. Hati mereka ni zahirnya beriman, tapi kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka ni sebagaimana tukang kayu tak tahu nak letak di mana. Jadi keadaan mereka ni hakikatnya di mana sebenarnya mereka ni. Orang beriman ke orang yang kufur? Nak kata kufur tapi sembahyang, zakat, puasa. Nak kata kufur, buat ibadat. Nak kata beriman, tapi waktu yang sama dengar mereka ni bohong, dengar mereka ni pecah amanah, khianat, sifat-sifat munafik. Jadi ke arah mana mereka sebenarnya? Kedua ialah hakikatnya Allah Ta'ala sebut mereka ni bagaikan kayu tersandar semata-mata untuk bakar mereka, lebihan daripada kayu-kayu yang sempurna, yang elok, yang baik. Mereka ni kayu-kayu yang reja, kata orang Kelantan, maknanya untuk dilontar ataupun dibakar oleh tukang-tukang kayu. Maknanya kayu tu tidak beri manfaat dah, faedah dah kepada pembinaan rumah dan sebagainya, perabot. Wallahu ta'ala alam. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini satu tamparan hebat Allah Ta'ala tamsilkan, perumpamakan kepada golongan munafik di zaman Nabi SAW. Wahai Muhammad, bagaimana mereka? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka kulla sayhatin, setiap pekikan, setiap maknanya suara-suara yang keras tadi, alaihim, terhadap mereka. Ini satu kata-kata tempias ataupun tamparan hebat daripada Allah Ta'ala lontarkan kepada golongan munafik. Kenapa? Mereka tahu mereka melakukan pembohongan di dalam percakapan mereka, tidak amanah. Mereka tahu mereka ni di dalam bahaya sebenarnya. Mereka tahu, tapi mereka buat juga.
Mereka tipu Nabi SAW, mereka tipu sahabat, tipu orang yang beriman. Jadi kehidupan mereka ni penuh dengan tipu, penuh dengan pendustaan dan sebagainya. Mereka tahu. Jadi oleh kerana mereka ni buat sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perjalanan mereka, pergerakan mereka, jadi seolah-olah mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Maksud saya. Sebab itulah disebut di sini yahsabuna kulla sayhatin, mereka menyangka setiap pekikan, teriakan, suara itu ke atas mereka. Contohlah, minta maaf, duduk dalam rumah, contoh. Dalam rumah kita dengarlah orang kata apa dah, dengar gunggung-gunggung di atas rumah, di atas atap. Siapa tu atas-atas tu? Oh, ada orang nak mengintai, ada orang, contoh, orang penyamun nak ceroboh rumah kita. Mereka sangka ada penyamun perampok yang akan ceroboh, sedangkan itu adalah tikus. Tikus di atas rumah, maknanya tikus di atas rumah ni mereka tikus ni untuk tikus lah, di kampung-kampung rumah dan sebagainya, bunyi kaki-kaki tikus tu dengan berambaknya ataupun berlari-lari tikus. Jadi tikus sebenarnya tikus, tapi mereka menyangka orang tu ada orang di atas yang akan intip mereka ataupun yang akan perampok yang akan datang ceroboh rumah mereka. Nampak? Mereka dengar, duduk dalam rumah, dengarlah orang kata di luar sana dengan tapak-tapak kasut di luar rumah. Mereka sangka ada, maknanya mereka orang akan datang, akan tangkap mereka, akan serang mereka. Padahal orang berjalan je, tapi mana dia punya keadaan tu mereka seolah-olah dituju pada mereka, dituju, sedangkan orang tak ada apa-apa pun. Macam kita lah, minta maaf, kita naik kereta, tuan-tuan perempuan, saya pernah naik kereta, kita pun alhamdulillah pergi Putrajaya, pergi ke Damansara dan sebagainya. Tiba-tiba sampai traffic light itu, tengok kita parking, lampu merah. Tengok sebelah kita polis. Allah Akbar. Tengok sebelah polis. Polis. Jadi hati kita dah kejut dah. Allah, aku buat lesen kali ni. Allah Akbar, lesen tertinggal. Road tape, alhamdulillah lah PKP ni. Tapi kadang-kadang road tape, Allah Akbar. Padahal polis tu tak ada apa-apa pun. Polis tak tuding jari pun. Kalau dia tengok kita pun, seolah-olah Allah Akbar. Dada kita dah berdebar dah. Dada kita berdebar. Kenapa? Polis sebelah kita. Pok saudara kita sebelah kita. Pok dalam mana polis lah. Trafik sebelah kita. Nampak? Kita berdebar. Seolah-olah polis akan tahan kita. Kebetulan kita pula tak bawa lesen. Kita tukar pakaian cepat-cepat, tertinggal lesen kita, dompet kita tertinggal, road tag kita, minta maaf, maknanya kita buat tak ambil lagi, dan sebagainya. Jadi kita pun tengok kesalahan kita. Kita mula cemas. Kenapa? Trafik di sebelah kita. Walau dia tak ada apa-apa pun. Jadi maknanya kita nampak dia tu seolah polis trafik tadi akan sekat, akan tahan kita, akan saman kita. Kalau tahan kita memang kena saman lah, minta maaf. Jadi nak bagi tahunya, kita ni cemas. Kenapa? Sebab kita ni bersalah, tengok polis, lagilah kita menggelabah dan sebagainya. Kita relax je. Nampak? Jadi kadang kita betul pun, tapi kita ada lesen, tapi bila nampak polis ada sedikit kecemasan, katakan. Lebih-lebih lagi golongan munafik di zaman Nabi SAW, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap suara pekikan, suasana tu alaihim, tuju pada mereka, akan attack mereka, akan tangkap mereka, akan saman mereka. Nampak? Jadi sebab apa mereka itu tahu yang mereka ini memang bersalah pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, siapakah mereka? Humul adu, mereka adalah musuh-musuh kamu sebenarnya. Mereka adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humul adu, mereka adalah musuh. Fahzarhum, maka awasilah mereka, waspadalah pada tindakan ataupun tindak tanduk mereka, pergaulan kamu dengan mereka, wahai Muhammad. Munafik ini bahaya, cukup bahaya. Betul, Allah Ta'ala laknat mereka, Allah Ta'ala menterai hati-hati mereka. Di dalam ayat yang ketiga kita dah lalui, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala cok menterai hati-hati mereka. Macam kain lah, kain yang duk lama dah lumpur, sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Kain dah lumpur yang lama. Kita keluarkan kain, kita basuh, kita rebuh, kita jemur, basuh, rebuh. Jadi dia punya
kekotoran tu dah memang dah sebati dah dengan kain tu, memang tak boleh dah, tak boleh nak keluarkan kekotoran dia punya koko dia ataupun dia punya color dia tu yang coklat tu pada kain tu, memang tak boleh buat apa-apa dah, cannot go dah. Cannot go dah, apa-apa cannot go, tak boleh nak pergi dah. Maknanya last kali memang dia ni kena bakar lah, tak boleh nak guna nak. Kalau benda, minta maaf, benda yang hitam, benda yang buruk ni, kalau maknanya kalau kita sapu pun benda elok tu jadi kotor juga. Kita tengok Masya Allah, kita nampak benda ni kotor, kita apabila kita sapu dengan kain yang kotor, lebih kotor lagi. Justru maknanya kita bakar, kita buang. Demikian juga kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menterai hati-hati para munafik, zahirnya beriman pada Allah Taala tapi hakikatnya mereka kufur kepada Allah, kufur kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Humul adu fahzarhum, waspadalah pada mereka, tindakan mereka, wahai, jaga-jagalah dengan mereka, awasilah mereka. Kalau kita selalu dengar beware, satu maknanya safety, maknanya first, maknanya jagalah keselamatan dan sebagainya. Tengok bangunan-bangunan tu, jagalah keselamatan. Satu lagi beware, maknanya awas. Awas, mana ada anjing di sini, maknanya hati-hatilah dalam kehidupan kita terhadap kudangu munafik. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka, celakakan mereka, bagaimana mereka boleh palingkan diri mereka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipakunya dengan zat yang maha agung, dia dah zat yang maha mengetahui isi hati hamba. Allah Ta'ala binasakan mereka, dialah zat yang maha mengetahui akan hati-hati hamba. Mana lagi mereka nak pergi, nak palingkan diri mereka ke hulu ke hilir, hakikatnya tak boleh dah. Mereka sendiri yang mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Ayat 5 Allah Ta'ala sambung lagi, wahai Muhammad, wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum. Ini satu perangai puak-puak munafik. Mereka tahu mereka bersalah, dan bila mana kawan-kawan mereka, mungkin orang beriman pada Allah Taala, sahabat-sahabat bagi tahu, wahai kamu, baliklah ke pangkal jalan, kamu tidak buat bohong, pecah amanah, khianat, janji dan sebagainya. Kamu mungkin maknanya bertaubatlah, datanglah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda doa keampunan buat kamu. Supaya Nabi doa, datanglah pada baginda supaya baginda doa seorang Nabi Allah, Rasul Allah, khataman nabiyyin, ketua anbiya, penutup nabi-nabi ni makbul di sisi Allah Taala. Nabi doa, datanglah pada Nabi. Tapi mereka ni, tuan-tuan perempuan, tak nak, tak mahu, tak asyik jumpa Nabi SAW. Nampak Allah Ta'ala nyatakan, wahai Muhammad, wa iza qila, apabila dikata pada mereka, sahabat-sahabat ajak mereka, ta'alau, datanglah kamu, marilah kamu, yastaghfir lakum rasulullah, supaya baginda SAW minta doa untuk kamu, keampunan terhadap dosa-dosa kamu. Lawaw ru'usahum, ngiling pala, tak nak, tak embuh. Oh, hebat dia ni, hebat. Nabi nak doa, kita nakkan doa Nabi SAW, nakkan syafaat Nabi SAW, supaya Nabi doa, tak hebat. Seolah tak perlukan doa baginda SAW, tak perlukan makna syafaat Nabi SAW. Mereka duduk semaya zaman baginda, semaya belakang baginda, hari Jumaat dan sebagainya. Lawaw ru'usahum, lebih-lebih lagi, wa ra'aitahum yasuddun, kamu tengok mereka ni maknanya cari muka, buang muka mereka, tak nak. Setelah ada satu sekatan, maknanya mereka ni, dia kata lain, maknanya macam tarik muka lah. Aku nak jumpa Muhammad. Dia tu siapa? Aku ni siapa? Kenapa ada sifat wahum mustakbirun, mereka ni takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat takabur ni lah yang telah menjahanamkan waliyazubillah kehidupan mereka atas muka bumi. Wahum mustakbirun, mereka membesarkan diri mereka. Sifat takabur yang ada pada diri mereka sendiri telah memusnahkan hidup mereka. Betullah sifat takabur ni di antara sifat yang pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bernama Iblis. Bila mana diperintah kepada Iblis, bahkan di sana juga ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya sujudlah kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, bila mana kami perintahkan kepada malaikat-malaikat, dan di sana juga Iblis ada sekali, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat-malaikat sujud, illa Iblis, kecuali Iblis. Kenapa?
aba wastakbara. Enggannya iblis untuk sujud, wastakbara, apa ada sifat takabur. Aba wastakbara. Aba dia enggan sujud kepada, bukanlah sujud di sini ialah sujud ibadat, tidak. Sujud ibadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama, sujud di sini adalah sujud tahiyat. Maknanya sujud sebagai menghormati perintah Allah Taala. Siapa yang perintah? Allah Taala perintah. Jadi aku dengan perintah. Aku dengan perintah. Sujud hanya kepada Allah Taala. Sujud ibadat hanya kepada Allah. Kita tidak boleh sujud melainkan hanya kepada Allah Taala. Nampak? Jikalau ada sujud selain daripada Allah Ta'ala, dalam satu hadis Nabi SAW tentang tanggungjawab ataupun kedudukan isteri dengan suami, jikalau aku boleh perintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, pasti la amartu, pasti akan perintahkan isteri untuk sujud pada suami. Apa? La amartu zaujah an tasjuda di zawjiha. Pasti aku akan perintah isteri untuk sujud pada suami. Maknanya nak bagi tahu tentang kedudukan tanggungjawab isteri ini begitu besar. Ikut arahan suami. Kenapa syurga di bawah tapak kaki suami. Adapun anak laki-laki, syurga dia di bawah tapak kaki ibu, katakan. Jadi jika aku boleh untuk memerintahkan seorang sujud selain pada Allah Taala, pasti akan perintah isteri sujud kepada suami dia. Tapi itu jika sekiranya. Tapi di sini ialah nak bagi tahu tentang sujud hanya kepada Allah Taala. Sujud ibadat hanya kepada Allah, tapi sujud tahiyat Allah Taala perintah, wahai malaikat, wahai iblis, ada sekali sujudlah kepada. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis radhiyallahu alaihi. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia takabur, jadilah dia di golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah golongan munafik terdapat rahimakumullah, bila mana mereka diperintah untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh datanglah kamu baginda nak minta ampun untuk kamu. Yastaghfir lakum Rasulullah. Lawa urusan mereka, mana geling-gelingkan kepala mereka, tak nak Nabi doa untuk mereka. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Akhir sekali ayat 6, sawaun ani wahai Muhammad, sama saja ke atas mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama ada kamu doa keampunan buat mereka ataupun tidak doa keampunan buat mereka, lan yaghfirallahu lahum, sekali-kali Allah Taala tidak ampun dosa mereka. Nampak? Jadi mereka sendiri yang mencari susah. Mereka sendiri yang mencari padah sebenarnya. Sepatutnya mereka datang pada Nabi SAW. Rasulullah nak doa. Lari. Biadab betul. Munafik ni memang biadab lah, katakan. Betul, Allah SWT kutuk mereka. Allah Ta'ala murka pada mereka. Allah Ta'ala letakkan mereka di mana innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Para munafik di bawah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Ta'ala, wahai Muhammad, sekali-kali tidak bagi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maknanya golongan munafik ni mereka orang yang fasik. Apa makna fasik? Sentiasa membawa pada kerosakan. Fuaisikun. Apa makna fuaisikun? Tikus. Jadi fasik ni maknanya orang-orang yang melakukan kerosakan. Dan fuaisik, apa makna fuaisik? Maknanya tikus. Jadi tikus ni jenis binatang perosok. Tikus ni. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bagaimana puak-puak munafik bagaikan tikus. Fuaisik. Fasik maknanya mereka melakukan kerosakan, huru-hara di dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala gambarkan golongan munafik di antara, bukan saja mereka ni kufur kepada Allah Ta'ala, tapi sifat mereka, kalau orang kafir tu mudah. Kita kena tak sembahyang, tak puasa, tak pergi haji, tak bayar zakat, mudah. Senang. Tapi puak munafik ni talan dua muka, sembahyang di belakang Nabi SAW, segala rahsia orang Islam, sahabat-sahabat nak berpegang, dah bocor dah, dengan dapat keuntungan, dengan upah dan sebagainya. Jadi puak munafik ni memang seorang yang betul-betul biadab, katakan. Jadi justru kita sama-sama doa supaya terhindar daripada sifat munafik yang mana mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik, Allah Taala gelar mereka di antara orang yang fasik melakukan kerosakan atas muka bumi. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa di lain
siri di dalam kesempatan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan daripada kalimat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.